السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المجلس هو احتفال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم أن يحتفل الإنسان بنبيه، وما أعظم أن يحتفل بحبيبه ومولاه الذي كان سبب هدايته وسبب نجاته في الآخرة يوم القيامة. هذا المجلس يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه إذا صلى عليه مصل رد الله إليه روحه فيرد عليه السلام، السلام على من صلى وسلم عليه. فكيف بمن احتفل به؟ كيف بمن فرح به؟ كيف بمن أنشد بمديحه؟ كيف بمن امتلأ قلبه محبة واشتياقا ورغبة إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن صدق المودة للنبي صلى الله عليه وسلم علامتها لو أن الإنسان خير بين أن يؤخذ ماله وأهله ليرى رسول الله فترك ذلك، فهذا هو صدق المودة للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم: لقد اشتقت إلى إخواني. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي. إخواني أناس يأتون في آخر الزمان يود أحدهم لو ترك أهله وماله ليراني، أولئك قوم بي آمنوا بي ولم يروني، فأجر الواحد منهم كأجر 50. هذا مقام المحبين، هذا مقام الصادقين في ودهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات هي نفحة من نفحات المودة، ونفحة من نفحات الرغبة، ونفحة من نفحات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، مهما مدحنا رسول الله ومهما اشتقنا إليه فلن نصل إلى أقل القليل من حقه. يقول ابن الفارض عندما قالوا له: لما لم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال من الشعر ما قال، فقال لهم في بيتين 2 اختصر الجواب: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما تمدح الوراء. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ونشكر فضيلة مولانا الشيخ بويا يحيى القائم على هذا المكان، ونسأل الله عز وجل أن يقيم له في الدنيا والآخرة علما. وأيضا نشكر مولانا الحبيب مصطفى الحامد وكل الحاضرين كل باسمه ورسمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Ali Al-Qudaimi memberikan wejangan kepada kita semuanya bahwa berkumpulnya kita di tempat ini karena ada rasa cinta di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berada di majlis ini karena ingin membahagiakan daripada hati kekasih kita semuanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga perkumpulan majlis kita di tempat yang mulia ini tiada lain karena ingin mengungkapkan daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga majlis yang seperti inilah majlis yang layak untuk kita hadiri, untuk kita datang karena menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau sampaikan salah satu daripada ucapan Al-Imam Ibnu Hajar tentang ciri orang yang ada di dalam hatinya tertanam
kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abdul Hajar mengatakan bahwa seandainya orang yang ada di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika diberikan sebuah opsi, jika diberikan pilihan antara dapat melihat wajah keindahan Nabi atau dia diambil daripada harta dan uang yang dimilikinya, maka niscaya dia akan memilih untuk melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ada tanda mahabbah. Ini adalah tanda cinta kepada seseorang yang ada di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kemudian didukung dalam sebuah riwayat hadis di mana ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan bahwa aku rindu daripada saudara-saudaraku. Wadidtu ikhwani, kami sangat merindukan mereka yang menjadi saudaraku. Maka kemudian para sahabat menjawab daripada ucapan Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kami ini daripada saudara-saudara engkau? Maka kemudian Nabi menjawab, engkau adalah sahabat-sahabatku, sedangkan daripada saudara-saudaraku adalah mereka umat, kaum yang mereka datang setelahku nanti, yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah melihat wajahku, akan tetapi di dalam hatinya ada keimanan, ada kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah makna mahabbah. Ini adalah makna kumpulan yang semacam ini, yang ada di dalamnya adalah rahmat, nafahat, ada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ada anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berkumpul untuk menuju dan bercita-cita dan berkeinginan untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sampaikan bahwa seberapapun kita memuji, setinggi apapun kita memberikan pujian kepada baginda Nabi Muhammad, walaupun itu setinggi langit, kita memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin pujian kita setinggi apapun dapat memenuhi hak-hak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal inilah pula kemudian suatu saat Al-Imam Ibnu Farid, seorang ulama, seorang penyair, seorang yang begitu gandrung rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, wahai Ibnu Farid, kenapa engkau tidak menggubah sebuah syairan yang menunjukkan rasa cintamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban ini beliau jawab dengan jawaban yang singkat di dalam dua gubahan syairnya, yang beliau katakan bahwa inna kulla madhin, aku melihat semua pujian yang disanjungkan kepada Nabi, yang dibuat, yang digubah untuk memuji baginda Nabi Muhammad, maka itu semuanya adalah kekurangan. Wa in balagho, walaupun sekalipun mereka para penyair telah bersungguh-sungguh dalam memberikan sanjungannya kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan terukur, itu tidak akan setara, tidak akan terpenuhi hak-hak daripada keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau yang telah memuji kepada Nabi Muhammad adalah makhluk yang kepada Nabi Muhammad adalah zat yang maha luhur, zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya kalau yang memuji adalah makhluk seperti kita, karena tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami terjemahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.